TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian. Pada hari ini kita nak mempelajari topik apa ya? Relax dulu. Tapi sebelum tu saya nak tanya anda semua. Dekat rumah tu, tingkap, pintu dah tutup elok-elok ke tidak? Takut tahu nanti penjenayah masuk dalam rumah. Baiklah, apa topik yang akan kita bicara pada hari ini? Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik tingkatan 5 dan bersama dengan kita pada hari ini, guru kesayangan kita iaitu Cikgu Noraini Ibrahim. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah baik, Aiman. Terima kasih. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Silakan Cikgu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua. Okey, untuk hari ini kita ada 4 orang murid dari SMK Datuk Idris, Pengkalan Baru Pantai Remis. Izinkan Cikgu perkenalkan mereka. Yang atas sekali Muhammad Amirul. Yang kedua, Danish. Hai, cepat hai. Okey. Murid yang ketiga adalah Airil. Yang keempat, Zul Haikal. Okey, baik. Nampak ceria mereka semua berpakaian kod. Nampak segak, Cikgu ya? Bersemangat. Baiklah. Dan kita pada hari ini juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim daripada SM Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Baiklah Cikgu, apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini Cikgu? Ya, Aiman. Hari ini kita akan belajar modul 9, Sistem Audio Visual. Tapi modul topik yang kedua iaitu Sistem Penggera Keselamatan Rumah. Pernah dengar, Aiman? Pernah dengar juga Cikgu, tapi tak tahu macam mana nak menggunakannya dan nak menservisnya Cikgu. Jadi, kita akan belajar dengan lebih lanjut lepas ini. Baik Cikgu, boleh kita mulakan? Ya, kita mulakan sekarang. Silakan Cikgu. Untuk hari ini, menservis peralatan elektrik domestik, kita akan belajar tentang sistem audio visual. Sistem audio visual ni, untuk modul 9, kita akan belajar sistem penggera keselamatan rumah. Apa itu maksud penggera? Penggera ialah peranti yang mengeluarkan bunyi atau isyarat bagi keselamatan rumah. Sistem melindungi dan menjaga keselamatan harta dan keluarga. Untuk kategori SPKR ada 2 kategori iaitu berwayar dengan tanpa berwayar. Jadi macam biasalah, bila berwayar melibatkan dengan pendawaian, kalau tanpa wayar disambung menggunakan Bluetooth. Seterusnya, kelebihan sistem kategori SPKR. Sistem SPKR itu apa murid-murid? Sistem Penggera Keselamatan Rumah ni adalah singkatan. Untuk berwayar, tidak menggunakan bateri. Sensor kecil dan tidak kelihatan apabila dipasang. Kalau tanpa wayar pula, tidak menggunakan bekalan elektrik sebab menggunakan bateri. Jadi, dia adalah mudah alih. Kos pemasangan lebih murah sebab apa? Tanpa wayar ni tidak melibatkan pendawaian. Lebih mudah dipasang dan ditanggalkan. Senang kalau tanpa wayar ni nak pindah, cabut dan boleh pindah tanpa melibatkan kesan-kesan pendawaian. Zon pemantauan pula lebih banyak. Seterusnya, keburukan untuk kategori sistem penggera keselamatan rumah ni bagi berwayar pula menggunakan bekalan elektrik untuk beroperasi. Bila bersambung dengan bekalan kuasa, mestilah melibatkan bekalan elektrik. Jadi, murid-murid, kalau melibatkan bekalan elektrik, apa yang akan terjadi? Bil elektrik akan ada kesanlah sikit untuk pemasangan sistem penggera ni. Memerlukan kemahiran pendawaian untuk memasang semua sensor dan panel. Sukar diselenggara sebab pemasangan dia ni untuk berwayar ni dah tetap.
Selepas itu, zon pemantauan ni dia terhad sebab kedudukan dia ni adalah dah tetap dekat situ. Jelas ya, murid-murid dekat rumah sana. Jadi, wayar, kalau untuk berwayar ni, pemasangan kekal, wayar agak berselirat. Berselirat ni maksud dia melibatkan banyak pendawaian. Okey, daripada setiap komponen-komponen yang bersambung itulah. Lepas tu, kos pemasangan dia tinggi sebab apa? Rasa-rasa sebab apa? Sebab melibatkan kos pendawaian, upah orang yang memasang untuk pendawaian. Jadi kalau tanpa wayar ni, sensor agak besar, dia berbeza dengan yang berwayar. Lepas tu, dan jelas kelihatan apabila dilekatkan di pintu atau tingkap. Sebab saiz dia lebih besar. Jadi untuk seterusnya, untuk kalau tanpa berwayar ni, tidak tahan lama sebab dia bergantung kepada jangka hayat bateri beroperasi. Jadi bagi pengguna yang menggunakan sistem penggera yang tanpa wayar ni, selalu kena semak, selalu kena tengok kondisi bateri bagi memastikan sistem penggera tu dalam keadaan baik. Seterusnya, kita nampak macam diam je murid-murid kita. Apa kata kita uji dengan soalan? Betul, cikgu? Ya. Soalan contoh pertama. Berdasarkan pernyataan di bawah, tuliskan kategori sistem penggera keselamatan rumah SPKR pada ruang jawapan. Perkara pertama, apa yang perlu buat? Kena faham kategori sistem SPKR yang dikehendaki. Okey, apa yang kita belajar tadi? Okey, apa kata kita cuba? Siapa nak cuba jawab soalan ni? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Okey. Ya, nampak Danish. Danish nak cuba, cikgu. Ya, Danish. Baca pernyataan dan bagi jawapan. Kos pemasangannya yang lebih murah. Ya. Sensor agak besar dan bergantung kepada bateri pada setiap sensor. Saya rasa jawapannya tanpa wayar. Tanpa wayar, cuba kita tengok. Okey, bagus Danish. Okey, yang kedua? Sensor agak kecil dan tidak kelihatan bila dipasang di tingkap atau di pintu. Zon pemantauannya agak terhad. Berwayar. Berwayar, bagus. Macam ni cikgu nak jawab dengan penuh berkeyakinan. Okey, seterusnya. Apa kata kita cuba soalan contoh 2 untuk bahagian A. Berikut adalah 2 kategori pemasangan SPKR. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tuliskan P dan Q pada ruang jawapan. Okey, untuk soalan ni, soalan nak apa sebenarnya? Dia nak tuliskan P dan Q. Tapi ada juga yang murid-murid yang salah faham. Dia tulis dekat sini, ruang jawapan ni, berwayar tanpa wayar. Oh. Tapi kalau berjawab macam tu, tak akan dapat markah. Sebab tidak memahami soalan. Betul, Aiman. Jadi, murid-murid dekat rumah sana dan juga murid yang terlibat ni, jawab mengikut soalan yang dikehendaki. Mesti jawapan kena ada P dan Q. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Saya, cikgu. Ya, Zul. Wow. Boleh baca pernyataan? Kawalan, ya, baca pernyataan dan bagi jawapan. Pada kawalan dan papan kekunci bercantum. Sensor magnet menggunakan bateri. Ya. Saya rasa jawapannya P. P. Tanpa wayar. P. Ya. Okey, cuba kita tengok. Ya, bagus. Zul, yang kedua? Kotak panel kawalan dan papan kekunci berasingan. Ya. Sensor magnet tidak menggunakan bateri. Jadi jawapan dia? Ya. Ya, Q. Bagus, Zul. Okey, kita teruskan dengan pelajaran seterusnya. Cikgu, jadi ini kita nampak murid-murid kita dapat menjawab dengan baik dan selepas ini kita nak tengok peralatan-peralatan tu macam mana rupanya. Tapi kita berehat seketika, cikgu. Ya, okey. Baik, Aiman. murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ni sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali dalam Sukses SPM 2022 bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik tingkatan 5. Baik, murid-murid sekalian, tepukan perhatian anda. Jom kita bersama dengan Cikgu Nuraini. Ya, boleh kita sambung? Silakan Cikgu. Okey, jom kita belajar untuk topik seterusnya. Jadi topik seterusnya kita akan belajar tentang peralatan bantuan perkakasan. Jadi untuk peralatan bantuan perkakasan ni ada 5. Cikgu nak tekankan dekat sini ada 5, iaitu bateri. Yang pertama ni adalah tempat penyambungan bateri 12 volt. Untuk sistem penggera kita pakai 12 volt. Jadi yang kedua adalah sensor pergerakan. Yang ketiga sensor magnet dan getaran. Okey, seterusnya yang keempat ni panel kawalan dan paparan kekunci. Dekat paparan kekunci ni biasanya bila kita beli sistem penggera dibekalkan sekali dengan manual pengguna. Dekat situ ada kod-kod yang perlu dimasukkan. Contohnya untuk reset balik semula berapa kod yang diperlukan. Macam itulah, kita kena ikut manual pengguna. Ni yang kelima ni. Ni adalah siren. Yang ni yang akan mengeluarkan bunyi. Jadi, nanti kita tengok satu persatu semula. Okey. Fungsi peralatan bantuan ni. Untuk panel kawalan dan papan kekunci, fungsi dia adalah mengawal operasi sistem penggera. Macam cikgu cakap tadi, murid-murid dekat rumah dan juga murid dekat yang mengikuti cikgu sekarang ni, dia adalah dibekal, bila kita beli sistem penggera dibekalkan satu manual. Manual tu dia akan ada beberapa kod, contohnya untuk reset, untuk guna, dia ada kod-kod tertentu. Jadi bila kita beli tu, kita kena ikut manual pengguna tu. Untuk peralatan yang kedua, peralatan bantuan untuk sistem penggera yang kedua adalah sensor magnet dan getaran. Mengesan getaran pada tingkap jika ada pencerobohan. Jadi, kedudukan dia dekat mana murid-murid? Rasa-rasanya. Cikgu dah tekankan pada tingkap jika ada pencerobohan. Jadi, kedudukan sensor ni mestilah dekat tingkap. Ya, bagus Aiman. Seterusnya, sensor pergerakan. Mengesan pergerakan jika ada penceroboh. Yang ni melibatkan bila ada pergerakan yang di luar situasi. Ya. Maksudnya benda yang lain-lain ke, bukan penghuni rumah, benda ni yang akan berfungsi. Seterusnya, fungsi peralatan bantuan yang keempat, siren. Untuk siren ni, mengeluarkan bunyi pada siren jika berlaku pencerobohan. Okey. Kabel menyambung semua sensor pada kekunci siren dan bateri ke panel kawalan. Untuk kabel ni, sebab kita tadi ada dua kategori SPKR kita kan, sistem penggera kita. Jadi, kalau untuk kabel ni hanya berfungsi, hanya digunakan untuk sistem penggera berwayar sahaja. Sebab dia melibatkan pendawaian. Yang keenam, bateri 12 volt. Memberi bekalan kuasa kepada siren penggera. Boleh? Okey, jom kita teruskan. Kita cuba dengan soalan contoh yang ketiga. Cikgu cuba baca soalan. Cikgu nak ada murid yang menjawab. Berikut adalah jenis-jenis peralatan bantuan sistem penggera keselamatan rumah. Kita ada 3, A, B dan C. Tuliskan nama peralatan bantuan. Nama. Apa dia murid-murid? Nama. Jadi kita kena, yang cikgu ajar tadi ada berapa? Yang 5 tadi. Kena tulis dekat sini nama peralatan tu. Barulah dapat 3 markah penuh. Okey, siapa nak cuba untuk jawab soalan ni? Baiklah, silakan. Aha. Kita nak tengok siapa nak berani cuba ni. Amirul, cikgu. Ya, Amirul. Nampak macam malu-malu. Okey, Amirul, cuba. A tu apa dia, Amirul? Okey, boleh on mikrofon tu. Dia tak perasan tu. Okey, sekali lagi Amirul. Amirul. Okey. A adalah sensor magnet. Sensor magnet. Apa kata kita semak betul tak? Okey, sorry. A adalah sensor magnet. Bagus, betul. Yang kedua? B adalah siren. Siren, ya. Memang nampak macam siren.
Tak Okey. mahu. Seterusnya. Okey, seterusnya. Yang ketiga, C. apa dia? C adalah sensor pergerakan. Sensor pergerakan. Jadi, semua yang Amirul jawab adalah betul. Okey. Baiklah. Berapa markah cikgu? Yang ni adalah 3 markah. Amirul bagus sebab mencuba dan penuh bersemangat. Walaupun nampak sikit-sikit malu kan? Okey. Okey, boleh kita teruskan lagi cikgu? Ya, Aha. seterusnya. Boleh Okey, diteruskan kita lagi? cuba dengan soalan contoh keempat. Okey. Berikut adalah pernyataan fungsi peralatan bantuan sistem penggera keselamatan rumah yang berwayar. Jadi, dekat sini, okey, untuk soalan ni, padankan pernyataan tersebut dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Murid-murid kena faham. Dia nak huruf sahaja. Jangan tulis benda yang dalam pernyataan yang diberikan. Harap faham soalan. Apa kehendak soalan, murid kena fokus dekat soalan tu. Untuk soalan ni 4 markah. Siapa boleh cuba untuk jawab soalan ni? Okey. Saya Seterusnya. Ya, Airil. Okey, teruskan Airil. Yang pertama, saya sensor jawapan dia B. Pengesan pergerakan. Okey, sebelum Airil jawab, boleh cikgu tahu tak apa peralatan yang pertama ni? Sensor pergerakan. Ya, sensor pergerakan. Jadi jawapan dia adalah B. B. Mengesan. pergerakan jika ada huruf. Okey, bagus Airil. Seterusnya, Seterusnya, siren. siren. Kalau fungsi siren yang mana satu Airil? C. Mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan bunyi. Ya, untuk yang ketiga, Panel kawalan dan papan kekunci. panel kawalan. Fungsi jawapan? Jawapan adalah A. Mengawal operasi sistem penggerak. Ya, bagus. Seterusnya, Seterusnya, bateri 12 volt. apa fungsi dia? Mana satu jawapan dia, Airil? Dan kuasa pada sistem. Okey, bagus. 4 markah untuk Airil. Okey, tahniah Airil. Ya, tahniah. Okey, untuk seterusnya, kita tengok pula simbol peralatan bantuan. Semua ada 6. Tapi untuk yang simbol pertama ni, papan kekunci. Papan kekunci berbentuk segi 4 tapi separuh sahaja dilorikkan. Okey, harap murid faham benda ni. Yang kedua, sensor magnet. Semua dilorikkan berbentuk segi 4, dilorikkan semua. Sensor pergerakan, ada nampak pergerakan ni. Macam tu. Harap murid-murid semua kena ingat benda ni. Jadi, seterusnya, yang keempat adalah siren. Kalau siren ni tengoklah. Tengok siren ni dia macam berbentuk speaker. Betul? betul, Sebab cikgu. mengeluarkan bunyi. Jadi untuk bateri 12 volt macam biasa bateri ada simbol satu panjang dan satu pendek. Okey, untuk kabel garis lurus sahaja. Baiklah cikgu, seterusnya untuk soalan yang berikutnya cikgu. Untuk soalan contoh 5, jadi kita tengok jadual X menunjukkan peralatan bantuan SPKR. Lukis simbol peralatan bantuan SPKR itu pada ruang jawapan. Yang ni cikgu nak murid-murid semua yang ada terlibat jawab semua. Jadi cikgu bagi masa 10 saat. Sebelum kamu jawab, cikgu akan nomborkan dulu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dah cukup 10 saat kan? Betul cikgu. Apa kata kita tengok siapa yang nak bantu cikgu jawab soalan yang untuk simbol pertama. Silakan. Saya, cikgu. Ya, Airil. Sebelum jawab tu, apa peralatan bantuan tu? Sensor pergerakan. Sensor pergerakan. Jadi simbol dia boleh angkat dan tunjuk dekat penonton. Ya, bagus Airil. Kita semak betul tak jawapan dia? Ya, bagus. Untuk yang kedua, siapa nak bantu cikgu jawab yang kedua? Saya, cikgu. Ya, Amirul. Boleh angkat jawapan kamu? Silakan. Ya. Betul, bagus Amirul. Untuk yang ketiga?
Ya, cikgu. Danish? Ah, Ya, bagus. Loretkan semua dalam bentuk 4 segi. Ya, untuk yang keempat. Saya cikgu. Ya. Apa dia ni Zul? Peralatan apa? Panel kawalan dan papan kekunci. Panel kawalan dan papan kekunci. Bagus, simbol dia memang betul. Jadi, semua murid dapat markah penuh. 4 markah. Jo, ini di antara soalan yang Soalan-soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan. SPM lah. Ini adalah simbol untuk peralatan bantuan yang terlibat. Baik cikgu, saya ada soalan lah cikgu. Saya nak tanya, apa boleh. perbezaan di antara sensor pergerakan dengan sensor gerakan magnet dan getaran? Ya, kalau sensor gerakan, dia dipasang pada dekat mana? Sensor gerakan biasanya dipasang di pintu ataupun kalau untuk magnet tadi dipasang pada tingkap rumah. Itu perbezaan dia, kedudukan dia. Okey. Ada soalan lagi tak? Cikgu rasa macam nak jawab lagi soalan ni? Saya ada satu lagi soalan cikgu. Ya. Okey, kita nak tahu adakah sama peralatan bantuan SPKR berwayar dengan tanpa wayar? Okey, murid-murid kena jelas dekat sini. Kalau tanpa wayar tak melibatkan pendawaian. Jadi kalau untuk berwayar melibatkan pendawaian. Perbezaan dia ada pendawaian dengan tak ada pendawaian. Kalau pendawaian melibatkan kabel. Kalau tak ada pendawaian, kalau tanpa wayar tadi tidak melibatkan kabel. Sebab dia bersambung dengan apa? Cikgu dah cakap tadi. Murid-murid dekat rumah pun cikgu dah pasti. Kalau yang tanpa wayar ni bersambung dengan apa? Dengan Bluetooth cikgu. Ya, bagus. Bersambung dengan Bluetooth. Okey, baik cikgu. Jadi murid-murid di rumah banyak lagi yang akan cikgu kongsikan pada hari ini. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama dengan kita semua dalam Sukses SPM 2022. Baik, murid-murid sekalian. Kita bersama guru kita, Cikgu Nuraini. Cikgu, saya baru buat sebuah rumah, Cikgu. Ya. Tapi saya risaukan keselamatan rumah tersebut. Jadi bila cikgu sebut tadi kita nak pasang sistem keselamatan tadi, cuma saya tak tahu nak merancang bagaimana nak letakkan sistem keselamatan tadi, cikgu. Sesuai sangat dengan soalan yang Aiman tanya sebab selepas ini kita akan belajar sistem pemasangan, sistem penggera. Baik, cikgu. Jadi kita tengok langkah-langkah yang terlibat. Okey, baiklah. Untuk merancang pemasangan sistem penggera ni, kita kena ada 3 langkah. Yang pertama, mengenal pasti kategori. Tadi kita dah belajar kategori sistem penggera ada 2. Untuk yang kedua, mencadangkan susun atur. Kedudukan dekat mana bersesuaian dengan sensor yang terlibat. Seterusnya adalah kita servis. Dah pasang, kenalah servis supaya ianya berfungsi dan tahan lama. Jom kita tengok lagi. Kita tengok mula-mula. Langkah pertama dulu untuk pemasangan sistem penggera keselamatan rumah ni. Untuk langkah pertama, kena kenal pasti kategori sistem penggera keselamatan rumah. Perkara yang perlu dipertimbangkan adalah perkara pertama, keuangan. Keuangan ni maksudnya bajet. Sesuai dengan bajet. Bajet lebih sikit untuk pendawaian, untuk sistem yang sistem penggera berwayar. Kalau kurang sikit, ambil yang tanpa wayar. Untuk keluasan rumah, tengok saiz rumah besar ataupun kecil. Pemilikan rumah, maksudnya rumah tu rumah sewa ke rumah tetap. Okey, seterusnya tempoh penggunaan. Nak guna dalam tempoh sementara ataupun nak guna dalam tempoh yang lama. Sesetengah orang tu dia hanya guna untuk semasa ada anak kecil saja. Jadi nak penggunaan sistem penggera ni dalam masa yang singkat saja. Jadi kita kena tengok faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemasangan ni. Seterusnya, mengenal pasti kategori sistem penggera tadi. Keuangan melibatkan kos tinggi untuk berwayar. Tanpa wayar pula kos rendah. Keluasan rumah, rumah yang kecil untuk berwayar sesuai. Kalau tanpa wayar ni boleh rumah besar ataupun rumah kecil.
Macam Aiman tadi, nak rumah Aiman mesti besar kan? Besar cikgu. Jadi kita guna yang tanpa wayar lebih sesuai. Rumah sendiri ataupun rumah sewa. Kalau untuk tanpa wayar, rumah sendiri boleh. Rumah sewa pun boleh. Untuk tempoh penggunaan, berwayar lama sebab melibatkan adanya kena tebuk lubang untuk pemasangan yang tetap dan juga pendawaian. Untuk tanpa wayar ni tiada had. Seterusnya, cikgu dah terang apa kata kita minta, murid kita cuba jawab. Faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Berikut adalah pernyataan perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum memasang sistem penggera keselamatan rumah. Sebelum ya murid-murid, kelaskan. Soalan ni berbentuk pengelasan. Itu dengan menulis huruf P, Q, R dan S. Soalan pun bold. Okey, pada ruang jawapan melibatkan 4 markah. Jadi untuk soalan ni, siapa nak bantu cikgu untuk jawab soalan? Silakan. Ya, Danish? Boleh baca pernyataan dan bagi kategori. Tidak sesuai menebuk lubang kerana mendiami rumah sewa. Ya, sekejap. Cikgu nak tanya. Tidak sesuai menebuk lubang. Tak sesuai. Jadi kategori mana? Berwayar ataupun tanpa wayar ataupun berwayar? Tanpa wayar. Ya, tanpa wayar. Wayar. Seterusnya, Danish? Sesuai untuk rumah sendiri kerana perlu menebuk lubang. Rumah sendiri perlu tebuk lubang. Jadi, kategori yang sesuai, Danish? Berwayar. Berwayar, bagus. Seterusnya? Kos yang tinggi kerana perlu membeli wayar pendawaian. Kos yang tinggi. Soalan sebenarnya dah bocor. Dia cakap wayar pendawaian. Jadi jawapan dia apa, Danish? Berwayar. Berwayar. Seterusnya, last kali, mestilah jawapan dia pada Tanpa wayar. tanpa wayar. Kos yang rendah. Jadi kita kena pandai tengok soalan dan baca jawapan dia. Faham ni. Okey, bagus Danish. 4 markah penuh untuk Danish. Seterusnya, kita tengok pula langkah kedua itu mencadangkan susun atur. Tadi perkara-perkara perlu dipertimbangkan sebelum pemasangan. Sekarang ni kita akan mencadangkan susun atur. Ni adalah contoh susun atur pertama. Siren diletakkan. Biasanya kedudukan dia pada ruang utama di shieling rumah. Panel kawalan berada pada pintu utama. Untuk sensor infrared pasif berada pada tingkap. Susun atur yang kedua sama juga, tapi adanya butang panik, sensor pergerakan dekat tingkap, lepas tu siren. Kalau rumah tu besar sikit, kita cadangkan supaya siren ni melebihi 1, 2 ataupun 3. Sensor kejutan. Untuk di luar rumah, panel kawalan seperti biasalah berada pada pintu utama. Seterusnya, kita cuba jawab soalan contoh yang ketujuh bahagian A. Cikgu baca soalan dulu. Murid-murid cuba faham soalan dan cikgu minta untuk murid jawab sekejap lagi. Rajah X menunjukkan pelan rumah yang akan dipasang. Sistem penggera keselamatan rumah. Pilih kedudukan peralatan bantuan yang sesuai dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Diberi A adalah panel kawalan, B sensor pergerakan, C sensor magnet dan D sensor getaran, E siren. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab ni? Nampak macam senang kan? Okey, silakan. Saya cikgu. Ya, Zul. Saya. Boleh bagi jawapan. Panel kawalan berada di tengah-tengah. Oh, panel kawalan untuk A, dia jawab A dulu, berada pada kedudukan tengah. Betul tak? Cuba kita semak. Okey, bagus Zul. Yang kedua? Sensor pergerakan berada di ruang tamu. Di ruang tamu. Dekat mana ruang tamu? Ruang tamu yang mana satu? B. Okey, B. Kita semak jawapan. Ya, bagus. Seterusnya, Zul. Sensor magnet berada di pintu utama. Di pintu utama sensor magnet. C. Ya. Seterusnya,
Seterusnya, sensor getaran berada di tingkap. Sensor getaran berada pada tingkap. Ni tingkap, betul Zul? Betul. Kat sini kedudukan dia. Cuba kita Yes. semak. Ya, bagus. Seterusnya? Seterusnya, E. Siren berada dekat shieling ruang utama. Ya, berada pada shieling ruang utama untuk siren. Okey, seterusnya. Terima kasih Zul. Kita bagi 5 markah untuk Zul. Tahniah. Okey, seterusnya kita tengok pula langkah memasang SPKR. Yang pertama, kena sediakan peralatan. Peralatan ni peralatan bantuan yang terlibat tadi, peralatan tangan yang terlibat, double tape ke ataupun tukul untuk pemasangan. Yang kedua, kenal pasti lokasi pemasangan. Nak pasang dekat mana, kena tetapkan dekat bahagian mana. Yang ketiga, memasang sensor magnet getaran dan juga pergerakan. Seterusnya, konfigurasi panel kawalan. Kena tetapkan setting untuk panel kawalan. Konfigurasi dia. Uji kefungsian sistem. Seterusnya, soalan contoh 8 untuk bahagian A. Berikut adalah pernyataan langkah kerja pemasangan SPKR tanpa wayar. Soalan berkaitan dengan tanpa wayar. Yang tidak mengikut urutan. Soalan tak mengikut urutan. Susun pernyataan mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Soalan diberi tidak mengikut urutan. Susun je. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Nampak mudah. Tapi kalau salah, akan salah. Banyak benda yang akan salah. Ya, silakan. Ya. Siapa boleh cuba soalan ni? Saya, cikgu. Ya, Amirul. Boleh bagi langkah pertama yang mana satu? Yang pertama adalah menyediakan peralatan tangan. Menyediakan peralatan tangan. Bagus. Yang kedua? Yang kedua, mengenal pasti lokasi pemasangan. Ya, kenal pasti lokasi pemasangan. Yang ketiga? Yang ketiga adalah memasang sensor magnet, sensor getaran dan sensor pergerakan. Ya, bagus. Langkah keempat? Langkah keempat adalah membuat konfigurasi panel kawalan. Langkah terakhir? Langkah terakhir adalah menguji kefungsian sistem. 5 markah untuk Amirul. Bagus. Jawapan dengan penuh berkeyakinan, kan? Betul, cikgu. Jom kita tengok untuk seterusnya. Soalan contoh 9 bahagian B. Dah masuk bahagian B. Anda ingin memasang sistem penggera keselamatan rumah bagi tujuan keselamatan di rumah sendiri. Nyatakan kategori SPKR yang boleh dipasang. Apa dia keyword kat sini murid-murid? Rumah sendiri. Kalau rumah sewa, lain. Kalau rumah sendiri, apa jawapan dia? Siapa boleh bantu cikgu? Saya, cikgu. Ya, Airil. Tak sempat orang lain. Airil. Okey, cepat. Yang pertama berwayar. Berwayar. Yang kedua tanpa berwayar. Ya, kita ada pun 2 jenis kategori. Jadi, kalau untuk rumah sendiri ni, 2-2 boleh. 2 markah. Bagus, Airil. Seterusnya, huraikan langkah memasang salah satu SPKR di rumah. Nak pilih berwayar ataupun tanpa wayar, boleh bantu cikgu. Siapa nak jawab soalan ni dulu untuk melibatkan 6 markah ni? Ya, siapa boleh bantu? Ya, Danish. Nombor 1. Untuk soalan ni, jawab ikut nombor. Okey, murid-murid? Okey, Yang cikgu. pertama? Yang pertama, sediakan peralatan tangan dan peralatan bantuan. Ya, sediakan peralatan tangan dan bantuan. SPKR. Yang kedua? Pasang panel kawalan dan papan kekunci pada kedudukan bersesuaian. Ya, panel kawalan dan papan kekunci. Yang ketiga? Pasang sensor magnet pada kedudukan bersesuaian. Seterusnya? Pasang siren pada kedudukan bersesuaian. Ya. Langkah kelima? Figurasi sistem pada panel kawalan. Ya. Akhir sekali? Buat ujian kefungsian dengan Ujian mengamalkan kefungsian. langkah-langkah keselamatan. Ya, last kali apa? Okey, untuk menguji kefungsian, untuk soalan ni, jika soalan ni melibatkan ada 2 jenis murid, SPKR berwayar. Kalau SPKR berwayar,
Untuk langkah ke-6, sebelum langkah terakhir ni kena bubuh untuk ada proses pendawaian dan pasang casing. Kalau untuk yang tanpa wire, jawapan sama sahaja tapi tak ada nombor 6. Harap murid faham dan jelas berkaitan dengan soalan memasang sistem penggera keselamatan di rumah ni. Seterusnya, soalan contoh 9B. Cadangkan 2 cara pemasangan sensor gerakan bagi memastikan SPKR tidak menimbulkan masalah. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawapan ni? Saya, cikgu. Ya. Yang pertama adalah pastikan tiada objek yang menghalang sensor seperti almari. Rasa-rasa Amirul, kalau ada objek yang menghalang, apa yang akan terjadi? Berfungsi. Apa dia? Tidak akan berfungsi. Fungsi sebab ada halangan. Okey, bagus. Yang kedua? Yang kedua adalah jangan pasang menghadap peralatan yang mengeluarkan haba seperti ketuhan dan mikrowave. Ya, kalau pasang berdekatan dengan peralatan tu, apa agak-agak yang akan terjadi? Akan rosak. Ya, sebab melibatkan peralatan tu mengeluarkan suhu. Jadi, boleh menyebabkan kerosakan pada sensor kita. Seterusnya. Okey, cikgu. Saya ada soalan. Boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Soalannya adalah, cikgu, apakah peralatan yang perlu kita ada dalam memasang SPKR ni, cikgu? Ya. Peralatan bantuan yang cikgu cakap 6 tadi, ada siren, ada sensor pergerakan, sensor getaran. Lepas tu, kalau ada untuk pendawaian, mesti ada kabel, panel kawalan dan kunci. Last sekali, siren. Okey, cikgu. Bagaimana kita nak pastikan peralatan ni akan orang kata dapat digunakan dengan tempoh lebih lama, cikgu? Ya, untuk tempoh yang lebih lama, kita kena selenggara sentiasa servis peralatan ni supaya kita boleh guna dalam tempoh yang lama. Contohnya, kita kena tengok kadar bateri. Okey, kalau lagi kita kena pastikan panel kawalan kita kena aktif ataupun deaktif supaya panel kawalan kita berfungsi. Macam itulah, Aiman. Baik, cikgu. Jadi kita lihat beberapa perkara yang penting dalam kita meletakkan SPKR di rumah kita, cikgu. Tapi dalam kita melihatkan perkara ini, SPKR yang tidak berwayar nampak lebih baik berbanding dengan berwayar. Tapi pastinya ada juga kekurangan di sebaliknya. Mungkin cikgu boleh cerita tak? Ada tak kekurangan dia? Ya, bayangkan kalau sistem penggera keselamatan rumah berwayar, mungkin penceroboh ni dia bijak, dia akan pantau 2-3 kali ke sebelum menceroboh rumah tu, dia akan tengok di mana pemasangan pendawaian yang dilakukan. Kalau potong wayar pendawaian, apa yang akan berlaku? Agak-agak murid kat rumah dan juga Iman. Ada potong, maknanya tak berfungsi lah, cikgu. Ya, tu antara kelemahan untuk sistem penggera keselamatan yang ada berwayar. Kalau tanpa wayar pula, apa agak-agak kelemahan dia? Kalau habis bateri, boleh guna tak? Tak boleh, cikgu. Ya. Baik, maknanya kena sorok sikit ke macam mana, cikgu? Okey, untuk sistem pendawaian, dia kena ada orang yang berkemahiran. Untuk sistem penggera yang berwayar, kena berkemahiran, kena pandai untuk pemasangan supaya pendawaian tu tidak nampak. Itulah dia kena ada kelebihan dekat situ. Okey, baik. Jangan bagi tahu pencuri tu, Okey, baik. Kepada murid-murid dan para penonton, kita nak berehat seketika, boleh, cikgu? Boleh. Dan kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Baiklah, cikgu, untuk segmen pada kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Ya, untuk segmen seterusnya, tadi kita dah belajar 2 langkah untuk memasang sistem penggera. Ni adalah langkah ketiga, iaitu menservis sistem penggera keselamatan rumah. Jadi, untuk menservis ni, kalau sistem penggera yang berwayar, kita kena uji kefungsian sensor magnet pada pintu. Uji kefungsian sensor pergerakan. Yang seterusnya adalah bekalan kuasa. Uji punca hidup pada sumber bekalan kuasa. Murid-murid, kalau nak uji punca hidup, pakai alat ujian apa? Soalan cikgu.
Okey, siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Peralatan ujian apa? Siapa nak cuba untuk soalan ni? Okey. Nak uji punca hidup. Siapa nak cuba? Uji punca hidup pada sumber bekalan kuasa. Sumber bekalan. Siapa nak cuba tu? Okey, cikgu. Cikgu boleh sebut seorang? Ya, cikgu macam berminat dengan aerial je. Berfikir panjang nampak ya. Apa kita boleh guna peralatan apa nak uji punca hidup? Panel kawalan. Panel kawalan. Peralatan ujian. Saya cikgu. Zul, apa jawapan dia? Meter pelbagai. Meter pelbagai. Bagus, boleh. Ataupun salah satu lagi alat peralatan ujian yang kita boleh gunakan, apa dia? Apa dia? Panel ujian. Okey, kita boleh guna meter pelbagai ataupun panel ujian untuk menguji punca hidup pada sumber bekalan kuasa. Untuk siren, uji kefungsian bunyi pada siren. Sesekali tu kita kena bunyikan, kita kena tengok berfungsi ataupun tak peralatan penggera kita ni. Seterusnya, sistem SPKR untuk tanpa wayar. Sensor, uji kefungsian sensor magnet pada pintu. Uji kefungsian sensor pergerakan tahap bateri. Kena tengok uji tahap kuasa bateri. Lemah ataupun masih berkeadaan baik. Siren, uji kefungsian bunyi pada siren. Untuk papan kekunci, uji kefungsian papan kekunci. Baiklah, seterusnya. Kita masuk soalan contoh 10 untuk bahagian A. Rajah X adalah peralatan bantuan SPKR. Tandakan right pada pernyataan yang betul, kaedah dan pangkah yang salah. Tanda right ataupun pangkah untuk soalan ni. Diberi langkah kerja, ruang jawapan. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Ya, Airil. Silakan. Baca langkah kerja dan jawapannya. Yang pertama, uji kefungsian sensor magnet pergerakan dan getaran. Rasa-rasanya betul jawapannya. Ya, bagus. Yang kedua? Yang kedua, uji keterusan pengubah di dalam kotak panel kawalan. Salah. Salah. Seterusnya? Seterusnya, uji tahap kuasa bateri sensor magnet. Betul. Ya, betul. Seterusnya, Erin? Seterusnya, uji sama ada papan kekunci dalam keadaan aktif atau deaktif untuk kefungsian penggera. Betul. Betul. Seterusnya? Uji tahap kuasa bateri rechargeable dalam kotak panel kawalan. Salah. Salah. Jadi, apa markah yang Airi dapat? 5 markah penuh. Bagus. Seterusnya? Ini adalah soalan contoh 11B. Soalan contoh untuk 11B diberi 2 set. Set pertama, set kedua dengan spesifikasi yang berbeza. Soalan yang ditanya, anda ingin memasang SPKR di rumah sewa. Di mana? Rumah sewa. Jadual X menunjukkan 2 jenis SPKR. Kalau murid-murid saya dapat soalan macam ni, saya suruh highlightkan dekat bahagian yang penting. Yang ni akan membantu untuk menjawab soalan ni. Soalan ni adalah perbandingan. Diberi 2 peralatan, yang mana sesuai. Jadual X menunjukkan 2 jenis SPKR. Jenis pemasangan, mudah alih, kekal, kos dia, murah, mahal. Okey, kerja pemasangan, mudah dipasang, memerlukan kemahiran. Yang ni tempoh 2 tahun, yang ni tempoh 1 tahun. Jadi cikgu nak tanya dekat sini, apakah kategori sistem penggera yang terlibat dekat sini? Siapa boleh bantu dulu sebelum jawab soalan seterusnya? Ni, siapa sukarela untuk bantu cikgu jawab soalan ni? Jenis sistem penggera. Amirul, boleh bantu cikgu? Ni jenis sistem penggera apa? Ada 2 jenis kita belajar, ingat balik. Boleh. Yang ni adalah sistem penggera? Tanpa wayar. Tanpa wayar, bagus. Yang ni sistem penggera? Berwayar. Berwayar, jelas kelihatan. Betul. Seterusnya, untuk jawab soalan ni, berdasarkan jadual yang diberi tadi, berikan 3
perbandingan antara dua kategori SPKR. Untuk jawab soalan ni, mesti guna ayat perbandingan. Maksudnya, lebih kecil, lebih besar, lebih lama, lebih cepat atau sebagainya. Mesti guna perkataan perbandingan. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Silakan. Okey, Danish. Apa jawapan dia? Jawapan dia, set SKPRA lebih murah manakala set SPKRB lebih mahal. Ya. Bagus. Seterusnya? Set SPKRA lebih mudah dipasang dan ditanggalkan manakala set SPKRB memerlukan kemahiran pendawaian. Ya, bagus. Seterusnya? Tempoh jaminan set SPKRA lebih pendek iaitu 1 tahun manakala set SPKRB lebih lama iaitu 2 tahun. Ya. Untuk soalan 6 markah untuk Amirul, untuk soalan ni sebenarnya ni adalah soalan bonus. Cikgu, kalau murid cikgu pastikan biar dapat markah penuh untuk soalan ni. Mesti menggunakan perkataan perbandingan, lebih murah, lebih mudah. Seterusnya, lebih pendek. Nampak tak murid-murid kat situ cikgu bagi tips? A ambil di jadual, B pun ambil di jadual, tambah perkataan perbandingan sahaja. Seterusnya, berdasarkan jadual X untuk soalan 11 bahagian B, nyatakan set SPKR yang dipilih dan alasannya. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Ya, Zul. Silakan Zul. Set SPKR yang dipilih adalah A kerana hanya pemilikan rumah sewa dan boleh ditanggalkan sekiranya berpindah. Ya. Untuk soalan, 2 markah untuk Zul. Untuk soalan ni, alasan. Pilih yang mana dan bagi alasan. Pilih yang A dan alasan. 1 markah. Pemilikan rumah sewa 1 markah. Untuk A pun 1 markah. Seterusnya, Zul, nyatakan 2 faktor yang perlu diambil kira semasa merancang untuk memasang SPKR di rumah. Rasa-rasa apa jawapan? Keluasan rumah, okey. pemilikan rumah sendiri atau sewa, rumah sewa. Keluasan rumah dan juga pemilikan rumah sendiri ataupun rumah sewa. Seterusnya. Baik cikgu. Ini dia orang kata di antara contoh-contoh soalan yang mungkin masuk dalam SPM nanti cikgu. Ada tak nasihat daripada cikgu ataupun rumusan daripada topik kita pada hari ini cikgu? Ya, untuk rumusan hari ini, cikgu dah ajar macam-macam. Apa kata kita tanya murid-murid kita apa yang mereka pelajari hari ini? Siapa nak tolong cikgu jawab apa yang mereka telah pelajari hari ini? Ya, Danish, apa yang kamu pelajari? Yang saya pelajari hari ini adalah kategori SPKR. Ya. Peralatan bantuan dalam SPKR. Peralatan yang terlibat dalam SPKR. Seterusnya. Jenis dan fungsi peralatan bantuan SPKR. Jenis dan fungsi peralatan yang terlibat. Tak nak Danish seorang yang jawab, cikgu nak bantuan kawan yang lain. Apa yang lagi yang telah dipelajari hari ini? Siapa boleh bantu cikgu lagi? Ya, Amirul. Rumusan yang saya dapat pelajari pula adalah melakar simbol peralatan bantuan dalam SPKR. Ya, simbol yang terlibat. Seterusnya? Seterusnya adalah merancang pemasangan SPKR. Ya. Bagus. Dan akhir sekali, menservis SPKR. Menservis, merancang dan menservis. Bagus, Amirul. Okey, jadi, baik cikgu. Kita boleh buat rumusan apa yang telah kita pelajari ini yang murid-murid saya sebut tadi. Ya. Baik cikgu. Jadi inilah dia yang perlu kita lihat dalam kita melihat satu-satu perkara ini dan kita dapat memudahkan dalam kita menjawab soalan peperiksaan nanti. Betul cikgu? Ya, betul. Baik, terima kasih kepada cikgu kerana memberikan pelajaran kepada kita semua dan juga murid-murid di rumah sana. Terima kasih dan terima kasih kepada murid-murid yang berada bersama kita di atas talian. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terus kita buat latihan dan kita akan cemerlang di dalam peperiksaan. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.